Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung membaca kitab Fiqh Sirah yang disusun oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti pada tajuk Saki Baki Agama Hanif dalam Jahiliyah Arab. Walaupun orang Arab di Mekah tu jahiliyah, maknanya tak ada tamadun tadi, menyembah berhala, tapi rupa-rupanya masih ada saki baki agama Hanif, iaitu peninggalan Nabi Ibrahim AS. Kerana Nabi Ibrahim dulu dan Nabi Ismail AS yang membuka kota Mekah, maka sudah tentu masih ada lagi saki bakinya, walaupun telah pun ada yang telah pun dipesongkan. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 95, Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, benarlah kata Allah itu, maka ikutlah millata Ibrahim hanifa, ikutlah agama Ibrahim yang hanif, dan bukanlah Nabi Ibrahim itu dari kalangan orang-orang yang musyrik. Itu surah Ali Imran ayat 95. Maka dulu-dulu orang yang berada di Mekah, anak cucu Nabi Ismail alaihissalam, sudah tentulah mereka mewarisi agama yang dibawa oleh Nabi Ismail alaihissalam. Mereka menyembah Allah, mereka memuliakan Baitullah. Kemudian zaman berzaman, mulalah akhirnya orang Arab itu dia mencampur adukkan yang batil dengan yang betul. Dicampur yang salah dengan yang betul. Yang betul mereka pusatkai daripada ajaran Nabi Ismail alaihissalam, dicampur adukkan dengan yang salah secara tak sengaja. Akhirnya mereka jadilah sesat. Disebut dalam kitab ini, orang yang mula-mula sekali memasukkan syirik dan mengajak orang Arab menyembah berhala, iaitu namanya Amru bin Luhai. Amru bin Luhai, nenek moyang kepada suku Khuza'ah. Ibnu Ishaq meriwayatkan daripada kisah Abu Hurairah. Cerita Abu Hurairah, saya dengar Rasulullah SAW berkata kepada Aqsam Al-Khuza'i. Mafhumnya, Rasulullah kata, saya lihat Amru bin Luhai menarik berhala kayunya ke dalam neraka. Saya lihat dia tu benar-benar menyerupai engkau, wahai Aqsam. Lalu Aqsam pun berkata, bahaya tak penyerupaan itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah kata, tak. Kerana engkau adalah orang Islam, orang beriman. Adapun Amru itu kafir. Sesungguhnya Amru bin Luhai itulah orang yang mula-mula mengubah agama Nabi Ismail dengan memasang berhala, mencipta Bahira, Saibah, Wasilah dan Hami, iaitu 3 ekor unta betina yang dihadiahkan kepada berhala. Unta-unta itu dia hormati, tak boleh ditunggang, tak boleh diminum susunya, dan unta-unta itu dia bebas untuk makan rumput di mana-mana sahaja. Ibn Hisham menceritakan bagaimana cara Amru bin Luhai mula menerapkan penyembahan berhala kepada bangsa Arab. Mula-mula ia mengembara ke negara Syam untuk urusan berniaga. Bila dia tiba di sebuah tempat, namanya di Ma'ab, di daerah Balqa', ketika itu didiami oleh suku kaum Amalik. Amalik ni ialah suku kaum anak cucu daripada Amlik bin Lawas bin Sam bin Nuh alaihissalam. Amru tengok mereka ni menyembah berhala. Lalu Amru pun tertarik. Dia pun tanya, apa benda ni? Mereka pun kata, inilah dia Tuhan kami. Kami sembah dia. Kami minta hujan, dia pun turunkan hujan. Kami minta tolong, dia pun beri pertolongan. Maka Amru bin Luhai pun dia tertarik, dia pun minta. Dia kata dia nak bawa balik kepada orang Arab. Untuk orang Arab pun ada sembahan juga, boleh menyembah. Maka diberikan kepada Amru bin Luhai ni satu berhala. Nama berhala itu ialah Hubal. Maka Amru bin Luhai pun bawa baliklah berhala Hubal tu ke Mekah. Dan orang Arab pun mulalah menyembah berhala Hubal. Begitulah mulanya cara berkembang penyembahan berhala di tanah Arab. Akhirnya tersebarlah syirik ke dalam bangsa Arab. Daripada akidah tauhid yang dipusakai daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, akhirnya mereka masukkan unsur-unsur syirik. Jadi syiriklah mereka.
Kenapa boleh jadi begitu? Antaranya sebab mereka ni jahil tadi, kurangnya ilmu pengetahuan, mereka ni buta huruf dan mudah terpengaruh daripada budaya luar. Macam Amr bin Luhai, bila dia pergi berniaga keluar, dia pun tengok, dia pun bawa balik, maka terpengaruhlah yang lain. Namun begitu, masih ada yang tetap berpegang teguh dengan ajaran Hanif, pegang teguh dengan ajaran yang dibawa, yang ditinggalkan daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Antaranya ialah Qais bin Sa'idah dan juga Buhairah. Walaupun mereka orang Arab tadi, mereka ni dah jadi sesat tadi, namun ada lagi sikit-sikit saki-baki tinggalan syariat Nabi Ibrahim tu masih ada dan dicampur adukkan dalam adat budaya mereka, sehingga mereka masih lagi menunaikan haji, tawaf, umrah, wukuf di Arafah masih ada. Walaupun ada juga berhala kat situ, tapi ada juga tawaf pun ada. Maka mereka dah modified ajaran Nabi Ibrahim, tinggal saki-bakinya. Saki-baki itu betul ke tak betul jadi sesat juga, sebab telah pun dimodified dan diselewengkan. Munculnya Nabi Muhammad SAW untuk membaik pulih ataupun mengejas semula, supaya orang Arab yang jahiliah tadi, yang dah sesat tadi, kembali kepada ajaran yang dibawa oleh asalnya oleh Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dulu, kembali semula kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi